masyarakat Malaysia tidak gemar menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantaran. Menjawab persoalan yang diberikan, pertama sekali kita perlu tahu bahawa negara kita adalah Kita sebagai rakyat Malaysia You gonna do after this? Are you gonna find a job or what? I think tadi Cina, sekarang iya. apa nak jadi Malaysia sekarang ni? Toilet. Macam Malaysia? Yes. Tandas. Awak jalan terus, sebelah kiri. Okay. Terima kasih. Boleh Julia, boleh Kanggana. Tiba. Ya. Pejabat Inggil, okey. Inggil, okey. Sorry, Office. office over there. Thank you. Welcome. Tadi Cina, sekarang iya. apa nak jadi Malaysia sekarang ni? Kan aku nak cakap Melayu kan? Itulah, sebagai seorang Malaysia, kita kenal bahasa Melayu, bahasa negara kita kan? I think I don't want to continue my life at Malaysia. So, I want to return back to London after 2 weeks. Because Malaysia, it's too hot, Zara. Yeah, I get it too. Oh, longer is already here. Let's go. Or we're gonna be late. Okay, let's go, Zara. Alamak, dah lambat ni. My God, why don't you sing this? Are you drawing, sister? Pertama, saya nampak. Yang kedua, saya. Dan yang ketiga, terang. Wait a minute, we're not finished with you yet. Sorry, guys. Okay, apa saja. Yang itu Melayu, saya apa? Oh, for your information, just got back from London and we have stayed there for almost, you know, 3. So, you don't understand and speak Korean sendiri. Ish. Kita sebagai rakyat Malaysia mestilah memartabatkan bahasa Melayu. Kalau bukan kita, siapa lagi kan? Walau sejauh mana pun kita belajar, bahasa Melayu kita tidak boleh lupakan. Pelbagai dan pepatah. Jangan jadi seperti ikan
boleh berapa? 15 tahun ke? Yalah, baik bersama. Ya, weh, mana dia? Sekarang ni, sekarang ni. Tengoklah budak lama sekarang. Cakap Melayu, itulah. Aha. Apa kata? Kita isukan masalah ni dalam mesyuarat bulan bahasa kebangsaan minggu depan. Anis setuju. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Pagi semua duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera. Yang pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua kerana dapat hadir mesyuarat kita pada kali ini. Tujuan kita untuk mengadakan mesyuarat kali ini, kita ingin membentangkan mengenai isu-isu dan permasalahan dalam mengenai bahasa Melayu dan cara untuk kita menyelesaikan permasalahan tersebut. Tanpa kita melengahkan masa lagi, saya menjemput setiausaha saya Encik Anis untuk mengutarakan permasalahan pertama. Dipersilakan. Okey, terima kasih kepada pengarah. Saya sebagai setiausaha ingin mengutarakan satu isu di mana kurangnya rakyat Malaysia yang mengamalkan ataupun menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dalam kehidupan seharian mereka. Okay, sebagai contoh, di sini saya nyatakan bahawa semalam saya ada menyaksikan satu situasi di mana pelajar Malaysia yang belajar di luar negara iaitu London pulang ke negara mereka, tanah air mereka, Malaysia. Mereka tidak menggunakan bahasa Melayu dalam kehidupan seharian mereka, tetapi mereka lebih cenderung untuk menggunakan bahasa Inggeris. Jadi di sini bagaimana kita nak mengukuhkan lagi ataupun memperkasakan lagi penggunaan bahasa Melayu dalam kehidupan seharian mereka di kalangan rakyat Malaysia, sama ada di dalam ataupun luar negara. Okey, itu saja. Terima kasih kepada saudari yang menggunakan isu tadi. Jadi kita dapat lihat pada masa sekarang ini, kebanyakan masyarakat Malaysia tidak gemar menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantaran di antara mereka sendiri. Sebagai contoh, seperti saudari mengatakan, ada beberapa pelajar yang apabila mereka belajar di London, apabila mereka pulang ke Malaysia, mereka lebih gemar menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantaraan antara mereka. Sedangkan bahasa Melayu ini sangatlah penting demi memartabatkan perpaduan di negara kita. Kita dapat lihat, remaja pada hari inilah yang akan menentukan negara pada masa depan. Jika remaja pada masa ini tidak gemar menggunakan bahasa Melayu, apa akan jadi pada perpaduan negara kita masa depan? Jadi saya ada beberapa cadangan untuk memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Yang pertama, ibu bapa sangatlah memainkan peranan yang penting dalam memartabatkan bahasa Melayu. Mereka perlulah berkomunikasi dengan baik dengan anak-anak mereka menggunakan bahasa Melayu agar anak-anak mereka mengikut apa yang mereka katakan. Kerana bagaimana acuan begitulah bunyinya. Jadi ibu bapa perlulah berkomunikasi dengan bahasa Melayu dengan sebaik mungkin agar anak-anak mengikut cara-cara mereka. Yang kedua, media massa juga memainkan peranan penting dalam memartabatkan bahasa Melayu. Sebagai contoh, RTM ada menyediakan aplikasi atas talian. Jadi sesiapa yang ingin mengakses aplikasi tersebut bolehlah berbuat sedemikian agar bahasa Melayu mereka lebihlah perkasa, kerana RTM itu sendiri menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa utama dalam menyebarkan maklumat-maklumat semasa. Jadi sesiapa yang melihat menggunakan aplikasi itu boleh jadi bahasa Melayu mereka lebih kuat, lebih gagah. Saya ingin mengutarakan satu isu. Beberapa hari yang lalu saya telah menyaksikan kejadian yang mana dua rakyat Malaysia, seorang berbahasa Cina dan seorang berbahasa India, gagal berkomunikasi dengan baik kerana tidak fasih menggunakan bahasa Melayu. Di sini kita dapat melihat bahawa mereka tidak mengambil cara tentang penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa utama di negara kita. Jadi bagaimanakah kita ingin menangani isu itu?
jawab persoalan yang diberikan, pertama sekali kita perlu tahu bahawa negara kita adalah negara Malaysia yang memiliki pelbagai kaum, iaitu Melayu, Cina, India dan sebagainya. Rakyat Malaysia berjumlah 32.7 juta pada tahun 2019. Masalah berkaitan dengan perpaduan merupakan masalah yang sering kita dengar tetapi sukar untuk kita selesaikan. Boleh kita lihat antara faktor yang berlaku masalah ini ialah disebabkan oleh pendidikan, politik, agama dan budaya serta pergaulan antara kaum. Pendidikan pada hari ini kita boleh lihat di mana dari kecil kita sudah diasuh untuk tidak bersatu padu, di mana adanya sekolah vernacular dan sebagainya. Dari segi politik pula kita boleh lihat semua bangsa mewakili bangsa masing-masing. Contohnya China dalam parti DAP majoriti. Dari segi pergaulan kita boleh lihat di sekolah atau universiti di luar di mana orang Melayu hanya berkawan dengan orang Melayu, Cina dengan orang Cina, India dan orang India. Oleh itu kerajaan telah melakukan beberapa langkah ataupun cara untuk menyelesaikan masalah ini, walaupun ia bukanlah sesuatu yang mudah untuk kita selesaikan dalam jangka masa yang pendek. Antara cara yang berkesan ialah kita perlu dari segi dasar pendidikan kita perlu tukar sekolah vernacular kepada satu sekolah sahaja, iaitu sekolah kebangsaan, di mana kita boleh bersatu padu dalam sekolah tersebut. Adanya India, Cina, Melayu dan mereka boleh dapat berkomunikasi antara kaum dengan baik. Kalau kita lihat, jika ada kalau kita lihat sekarang ni sekolah vernacular di mana Cina hanya untuk Cina bergaul dengan orang Cina sahaja. Sekolah jenis India bergaul dengan orang India, sekolah jenis kebangsaan orang Melayu je. Jadi kita tak boleh nak memperkasakan bahasa Melayu disebabkan faktor-faktor sedemikian. Jadi boleh kita lihat satu negara seperti Indonesia di mana mereka telah menolak sekolah vernacular, tak ada sekolah vernacular, hanya ada sekolah kebangsaan demi untuk mereka memperkasakan bahasa mereka sendiri. Itu adalah antara carangan yang berkesan. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya, seperti mana yang pegawai-pegawai saya bincangkan tadi, terdapat berbagai usaha dan caranya. Saya rasa itu semua kita dapat utarakan kepada pihak atasan. Di samping itu, kita sebagai ahli Dewan Bahasa perlulah mengadakan pelbagai lagi usaha-usaha yang mana dapat meningkatkan bahasa Melayu. Antara cadangan yang saya dapat utarakan, pihak-pihak sekolah perlu mengadakan minggu bahasa Melayu, di mana di dalam minggu tersebut kita dapat mengadakan pertandingan seperti pertandingan pidato, pertandingan saja, pertandingan pantun, puisi semualah, di mana kita akan dapat memperkayakan lagi tata bahasa Melayu tersebut. Yang kedua, kita akan mengadakan sidang yang mana kita akan menjemput beberapa panel yang arif mengenai bahasa Melayu, yang kita akan jemput panel istimewa kita iaitu sastrawan negara kita, Samad Said. Dia akan membincangkan dan akan memberi sedikit ceramah perihal bagaimana untuk memartabatkan bahasa Melayu itu. Okey, sebelum itu saya ingin bertanya, adakah ada semua ada seberapa soalan yang ingin ditanyakan? Jika tiada, saya ingin mengucapkan terima kasih dan saya berbesar hati dengan kehadiran anda semua, dan sukalah saya ingatkan supaya apa yang kita bincangkan ini tidak menjadi seperti yang temu di tepi bibir. Oleh itu, kita akan bekerjasama bagi menjadikan apa yang kita bincangkan ini. Okey, sekian saja mesyuarat kita kali ini. Sidang mesyuarat bersurat.